Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini dalam program Bual Bicara Profesor, siri ke-32 bersama jemputan kita kali ini yang berbahagia Prof. Dr. Zainuddin Bachok. Apa khabar Prof? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana dapat bersama-sama kami pada pagi ini. Saya selaku moderator pada kali ini juga ingin mengalu-alukan para penonton semua yang berbahagia Datuk, maafkan saya, Profesor, Doktor, Tuan, Puan, warga UMT, warga Universiti Awam, agensi-agensi kerajaan atau swasta dan semua yang hadir dan berada di depan komputer masing-masing pada pagi ini. Terima kasih kerana menyertai program kita. Dan untuk makluman, program pagi ini bersiaran secara langsung melalui 3 platform ya, iaitu kita ada aplikasi Webex, juga di FB UMT Official dan juga FB Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi PPBI Pejabat Pendaftar. Hadirin yang dihormati sekalian, program Bual Bicara Profesor ini merupakan platform bagi para profesor Universiti Malaysia Terengganu untuk berkongsi kepakaran, pengalaman ataupun pandangan. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita akan mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Prof. Dr. Zainuddin Bachok. Dan sebelum kita mulakan program, izinkan saya untuk membaca biodata ringkas beliau. Saya akan bacakan dengan agak laju ya, untuk kita terus pergi kepada intipati yang kita tunggu-tunggu daripada Prof ni. Baiklah, Prof. Zainuddin dilahirkan di Kota Tinggi, Johor. Beliau ialah profesor di Institut Oceanografi dan Sekitaran, INOS. Dan beliau mempunyai perjalanan kerjaya yang menarik ya. Pada tahun 1993, beliau mendapat ijazah sarjana model perikanan dari UPM. Tapi walaupun UPM, tempatnya di sini ya. Jadi ini orang kata otai betul-betul lah dari tapak UMT ni. Jadi jangan tipu, jangan main-main dengan profesor ni. 3 tahun beliau habiskan masa sebagai penyelidik di SIFDEC. 1 tahun sebagai pengurus di salah satu syarikat aquaculture farm di Johor. Kemudian beliau pergi ke Jepun dan melanjutkan pelajaran, tapi yang pertama tu programnya adalah menyertai Japanese Language and Culture Program di Osaka. Osaka. Ya, masa tu belajar apa Prof? Bahasa dan budaya Jepun. Okey. Itu yang saya rasa menarik ya, sebab Prof pergi belajar bahasa. Tapi akhirnya yang dia pergi belajar bahasa ni dengan tajaan ya, dan beasiswa ni adalah daripada Kementerian Pendidikan Jepun ya. Mombu Kagakusho, nama beasiswa tu. Saya berjaya sebut. Dan seterusnya, beliau mungkin jatuh cinta dengan Jepun, ya, dan meneruskan ijazah sarjana dan juga doktor falsafah dalam bidang ekologi marine dengan pengkhususan dalam fatty acid biomarkers daripada University of the Ryukyus, Okinawa. Prof. Zainuddin juga merupakan seorang pentadbir yang berpengalaman di UMT dan pernah menjawat jawatan-jawatan seperti pengerusi program, timbalan dekan, timbalan pengarah institut dan pelbagai ketua-ketua pentadbiran yang lain. Sesuai dengan kepakaran beliau iaitu ekologi marine, beliau kini ialah ketua kumpulan penyelidikan ekologi terumbu karang di INOS. Betul ya Prof? Dan beliau juga terlibat dalam perancangan strategik terumbu karang yang dilantik oleh Taman Laut Malaysia. Prof. Zainuddin juga telah mengetuai lebih daripada 15 projek penyelidikan yang dibiayai oleh pelbagai sumber, termasuklah Jabatan Perikanan, Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, FRGS, HICOE dan juga syarikat-syarikat swasta lain seperti Lundin Tioxide, Newfield Exploration Company dan Malaysia Port Authorities. Banyak lagi lah, saya tak perlu senaraikan. Beliau juga telah melahirkan hampir 30 ilmuwan sarjana dan doktor falsafah dalam bidang beliau. Maksudnya menyumbang ilmu dan orang kata berkongsi ilmu beliau supaya diteruskan dalam generasi akan datang. Dan beliau juga sedang menyelia lebih daripada 10 lagi.
Jadi bersama kumpulan penyelidikan beliau, Profesor Zainuddin telah menerbitkan lebih daripada 150 penerbitan akademik dalam pelbagai bentuk. So tahniah Prof, very impressive. Selain itu, bukan sahaja di negara kita tapi di peringkat global juga, beliau adalah ahli kepada International Society of Reef Studies dan juga Aquatic Ecosystem Health and Management Society. Jadi itu adalah biodata ringkas beliau dengan sangat laju saya baca. Jadi untuk tanpa melengahkan masa lagi, dengan sukacitanya saya menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Zainuddin untuk menyampaikan perkongsian bertajuk, saya baca tajuk dulu lah. Okey. Bertajuk Masa Depan Terumbu Karang Negara. Ya. Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Faridah untuk introduction, pengenalan yang ringkas tadi. Jadi sebelum saya meneruskan perbicaraan, mungkin ada beberapa persoalan yang asas yang kita perlu tahulah. Saya tahu pertamanya, apakah terumbu karang? Dia apakah terumbu karang, apakah karang, apakah batu karang? So tiga istilah ni, adakah dia benda yang berbeza atau benda yang sama? Pada kami sama je. Sama je. Ya. Tapi Jadi tak kita apa. sangat perlukan pencerahan. Nanti sepanjang perjalanan buah bicara ni kita boleh dapat maklumat lah. Adakah dia berbeza atau bersama. Baik. Jadi kalau kita jadi yang mula-mulanya adalah terumbu karang. Terumbu karang ni adalah satu ekosistem. Maknanya dia merupakan satu habitat di mana terdapat pelbagai organisma yang hidup di sekitarnya. Siapa yang ada kepakaran menyelam, ataupun kalau kita tengok mana-mana contoh di sini, video di sini, bila kita menyelam kita akan nampak bermacam-macam pelbagai bentuk kehidupan. Ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk table, ada yang bentuk bulat dan sebagainya lah. Ini itulah yang dimasukkan terumbu karang. Maknanya dia adalah satu ekosistem, habitat yang menyokong banyak organisma, yang setiap organisma tu mempunyai kepentingan tersendirilah. Ini adalah contoh ekosistem terumbu karang di bahagian tenggara Pulau Lang Tengah Terengganu yang dirakamkan pada tahun lepas lah. Macam kita tengok di sini, ikan Nemo tu, Nemo anemone memang tinggal di kawasan terumbu karang lah. Dia sebenarnya saya ada banyak lagi video yang saya nak kongsi. Tapi sebab masa ni agak terhad, kalau mana-mana penonton yang ingin melihat lebih lanjut keadaan terumbu karang, boleh pergi ke YouTube channel saya, Zainuddin Bacok Sangkuling Studio. Okey, Sangkuling Studio ni maksudnya memang milik Prof lah? Memang saya buat khas untuk saya lah. Dan kebanyakan footage video dalam ni adalah dirakam ketika berlakunya proses pengajaran dan pelajaran dan any aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan yang kami buat. Okey, Jadi baik. bila kita buat tu, kita rakam apa yang kita lakukan. Setakat ni berapa banyak koleksi video yang ada dekat Sangkuling Studio ni? Dia setakat ni ada koleksi ada 100 lebih. Cuma yang saya list dalam ni saya ada buat selection lah. Okey. Dia ada yang unlisted yang saya je boleh view lah kan. Okey. Jadi kalau yang Prof share dekat Sangkuling Studio ni, adakah dia lebih kepada apa orang kata video untuk pelancong nak tengok ke, ataupun ni lebih kepada educational video? Dia sebenarnya lebih pada pendidikan. Pendidikan merentasi semua pelbagai lapisan masyarakat, daripada pelajar sekolah, akademik, ahli akademik, sehinggalah kepada contoh pengusaha-pengusaha pelancong, mereka boleh tengok. Okey. Terumbu karang. Baik. So, selain daripada orang kata cantik, tarik pelancong, sebenarnya apa lagi kepentingan terumbu karang ni? Okey, terumbu karang ni sebenarnya dia berada di lebih daripada 100 buah negara dan wilayah di seluruh dunia lah. Okey. And then walaupun komposisi terumbu karang ni hanyalah 1% daripada melitupi 1% daripada dasar lautan, tapi dia menyokong sehingga 30% hidupan marin di lautan. Okey. Lagi spesifik, dia menyokong 20% ikan yang berada di dunia. Jadi maknanya terumbu karang ni kita boleh katakan tempat mungkin pembiakan
tempat membesar, nursery, tempat cari makan, dan tempat dia bertelur, membiak dan sebagainya. Di samping faktor tersebut dari segi aspek ekologikal, kita semua sedia maklum sumber marin dan juga perkhidmatan yang dihasilkan oleh terumbu karang ini dia sangat bernilai kepada sosioekonomi, kepada berjuta-juta penduduk setempat yang hidup di berhampiran dengan terumbu karang lah. Jadi sebagai contoh nilai dan sumber perkhidmatan terumbu karang ni dianggarkan bernilai sehingga 3 trilion setahun seluruh dunia. 20 bilion daripadanya adalah melibatkan pelancongan, berkaitan dengan aktiviti pelancongan. So jadi amat pentinglah kita menjaga kawasan koral ni supaya dia mampan, berterusan. Ini pun merupakan satu komitmen Malaysia, SDG, Sustainable Development Goal, untuk agenda 2030. Okey. Jadi bila Prof sebut tentang sosioekonomi tadi tu, dia mencakupi semua, bukan terumbu karang tapi ekosistem terumbu karang, masuklah semua makanan laut dan sebagainya lah. Okey. Macam tadi saya tak sebut, kalau Malaysia perubatan, sumber perubatan dan sebagainya lah, memang banyaklah dia punya manfaat terumbu karang ni. Yalah, mungkin ada apa orang kata akan membantu kita kalau Prof boleh tunjuk ni dia komposisi. Ini ringkasan lah tadi. Di terumbu karang ni kita boleh jumpa sea turtle, penyu, and then sotong. Kebanyakan sotong, musim cadak sotong tu, kebanyakan sotong dia kadang pergi di kawasan terumbu karang untuk makan ataupun dia lalu untuk pembiakan dan sebagainya lah. Kemudian ada kerang-kerangan, siput dan sebagainya. Tapi ada satu komponen dalam terumbu karang ni kita panggil coral, karang. Macam saya sebut karang. Coral karang. Jadi saya nak tanya Tuan Farida, dia karang ni tumbuhan ke, haiwan ke, batu? Boleh ke Prof yang tanya moderator? Nak tanya? Boleh. Okey. Dia apa? Dia haiwan ke, tumbuhan ke? Tumbuhan ke, ada batu? Dia nak, kalau saya nampak karang ni dia kerah je. Dia tegak je kan. Jadi saya rasa mungkin dia tumbuhan kot. Batu tu taklah. Dia kalau tumbuhan dan batu tu ada benarnya tapi kurang tepat. Kurang tepat. Dia yang betulnya adalah haiwan. So jadi karang ni adalah haiwan. So jadi maksudnya dia sama saudara kepada sotong dan penyu juga. Betul. Dia dah, kalau dari segi taksonomi dia dari kumpulan Cnidaria. Okey. Jadi karang saya masuk di sini adalah karang dari jenis karang keras. Baik. Karang keras Jadi karang ni dia haiwan. Jadi bila haiwan ni dia boleh stres, dia boleh membesar. Kemudian tapi yang menariknya karang ni dia biasanya dia satu individu tu dipanggil polip, and then di sekitar polip tu ada symbiotic algae. So jadi kalau nak kata karang tu macam tumbuhan pun ada benar jugalah. Dia nampak macam tumbuhan. Dia nampak macam bunga. Nampak macam bunga, betul. Dia macam obo-obo tapi obo terbalik. Tapi saiz kecil lah. Bila Prof mention kata polip tu, maksudnya sekarang yang saya katakan kita tengok yang atas tu yang warna oranye tu. Yang warna peach tu, satu bunga tu satu polip. Satu bunga, satu polip, satu individu karang. Jadi yang tu kita tengah tengok, kalau yang warna oranye tu mungkin ada 7 karang. 7 individu. 7 individu karang. So, jadi kalau kita macam tadi kan kita tengok video terumbu karang tu, ada karang tu, dia sebenarnya merupakan satu koloni. So maknanya ada beribu-ribu hingga berjuta-juta polip yang berbentuk koloni karang. Baik. Jadi kalau saya pergi snorkeling, saya tengok karang tu, saya keluar, saya cakap dekat orang lain, saya kata saya dah tengok beribu-ribu karang. Saya tak tipu lah kan macam tu. Betul. Beribu-ribu individu karang. Okey, baik. Kita dalam keadaan secara umum kita sebut karang lah. Jadi mana karang tu adalah
haiwan yang hidup secara koloni. Mhm. Hmm. Batu karang? Batu karang nanti saya akan terangkan kemudian lah. Ah. Macam tadi yang kalau kita kata karang tu Mhm. sebagai batu pun macam ada betul juga. Sebab dia Okey. tengok tu macam batu kan. Ya, ya. Yang kalau kita jumpa dekat gigi-gigi air dekat pulau-pulau tu yang putih-putih tu, itu batu karang ke karang? Itu ada kita panggil coral rubble. Itu Aha. batu itu Batu karang. itu batu karang yang dah mati. Aha. Itu batu karang, kalsium karbonat. Okey, baik. Okay. Hmm. So jadi macam kita tengok tu dia karang ni haiwan. Mhm. Jadi dia ada banyak bentuk kan. Ya. Ada uh, kalau tengok ni ada bentuk branching, massive, bentuk macam kelopak bunga, bentuk macam meja, bentuk macam column kan. Ya. Apa tu dan sebagainya lah. Mhm. Ini banyak kes karang dari spesies yang sama sebagai contoh Ecopora lah. Mhm. Ecopora dia ada dalam bentuk branching, dalam bentuk table, lamina dan bentuk encrusting pun ada. Yang aquapora tu yang kata yang macam mana? Yang tanduk branching, rusa tu ke? yang branching tu. Yang macam tanduk rusa tu. Daripada genus Ecopora tu memang karang yang sangat dominan lah di Ya. dunia dan even di Terengganu. Patutlah bila kita selam je muka nampak yang ni. Kan? Betul, Nampak dia yang banyak di branching kawasan tu. cetek lah. Mhm. Jadi bila kita zoom out Mhm. tadi tu, polip tadi tu, Mhm. sekeliling tu ada zooxanthellae kan. Mhm. Zooxanthellae. Jadi zooxanthellae algae ni dengan coral dia hidup secara simbiosis. Okey. Atau kata win-win situation lah. Aha. So maknanya algae ni dia melakukan fotosintesis, jadi dia merembeskan oksigen. Jadi oksigen tu dia perlu digunakan oleh karang haiwan tersebut. Dalam masa yang sama karang melakukan respirasi merembeskan karbon dioksida diguna untuk algae. Kalau kita nampak gambar yang Prof tunjuk tu, kenapa dia ada sebahagian tu dia nampak macam ada warna oranye sikit, tapi yang lain tu dia transparent ataupun putih je macam tu. Betul. Dia sebenarnya karang ni warna dia putih. Dia tak Dia putih. Dia tapi cuma dilapisi oleh mucus lah. Okey. Jadi sekarang ni bila kita sebut karang, kita sedang bercakap tentang polip dia ya. Polip. Dan polip tu berwarna putih. So, tapi yang memberi warna kepada karang tu adalah algae. So algae ni ada banyak pigment lah. Chlorophyll A, B, C. So jadi mata kita cuma nampak apa yang kita boleh nampak warna tersebut. Tapi bila kita pancar dengan cahaya UV, dia ada warna-warna lain yang kita tak pernah nampak. Ada tak kemungkinan karang tu spesies yang sama tapi warna dia berbeza? Bergantung kepada algenya atau dia spesifik? Spesies karang ni ditentukan bukan pada warna, dia ditentukan pada struktur apa dia punya coralite. Dia polip tu dia ada dalam polip duduk dalam cup. Cup dia tu dia panggil coralite tu dia ada banyak bentuk. Dia ada struktur dia tersendirilah. Dan jenis-jenis coralite tu menentukan jenis spesies karang. Jadi maksudnya bolehlah satu spesies tu warnanya berbeza. Betul, sebab even spesies yang sama pada masa tertentu mungkin dia kurang warna, dia jadi brownish. Atau pada masa tu dia jadi colourful. Bergantung pada keadaan sekitaran dia lah. Faham. Kita dah ada lebih daripada 100 peserta di Webex, Prof. Jadi saya alu-alukan sebarang soalan daripada penonton di Webex. Sekiranya ada soalan, type saja soalan itu dan saya akan bacakan dalam keadaan yang sesuai lah. Saya akan tanyakan Prof di mana-mana yang saya boleh lah. Kita teruskan Prof. Okey, jadi polip tadi tu walaupun dia kecil, macam mana sebenarnya dia membentuk satu terumbu? Okey, ini adalah satu ilustrasi di mana ini adalah polip. So jadi di algae di sekitar polip tu melakukan fotosintesis. Jadi karang itu mengambil kalsium daripada air laut dan juga karbon daripada proses fotosintesis hinggalah dia membentuk satu komponen dia panggil kalsium karbonat. Yang putih bawah tu kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni adalah itu yang dia panggil batu karang. Batu karang. Inilah yang kita jumpa kat gigi air yang kata dah patah tu adalah batu ni ya. Dia warna putih lah. Ya.
And then batu karang ni kalau dalam bahasa yang biasa kita panggil limestone lah. Okey. Batu Batu kapur. kapur. Batu kapur. Ya. Tapi kalau dalam istilah perubatan jadi benda lain pula. Penyakit batu karang. Okey, itu kita Ah, tak nak. Batu karang tu tak cantik. ya. Hmm. Kemudian inilah macam daripada polip kecil tu dia depositkan karbonat tadi bertumpuk-tumpuk and then dia keep membesar sehinggalah boleh mencapai sehingga 1 abad. Mungkin karang yang kita tengok di kawasan terumbu karang tu berusia 100 tahun macam tu. Sebab proses pembesaran dia memang lambat lah, lahan. Ya. Tapi ada setengah spesies tu boleh membesar sehingga 15 cm setahun lah. Setahun 15 cm. Bergantung pada keadaan air sekitaran. And kemudian ada banyak lagi faktor lah yang mempengaruhi penyebaran dan pembesaran karang ni. Arus dan sebagainya. Tadi Prof mention kata kalau untuk dia bina terumbu ni, dia ambil kalsium dari air laut. Kalsium daripada air laut. Sebab air masin kan? Baik masin dari kalsium. Jadi maksudnya ada tak karang ni di fresh water? Oh, tak ada. Memang tak ada. Fresh water tak ada unsur, tak ada kalsium lah. tak ada kalsium. Jadi dia tak ada hard coral. Tak ada. So jadi polip ni sangat kecil. Kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 22, dia ada satu perkataan situ dia panggil Al-Marjan. Pernah dengarlah marjan. So marjan ni kalau dalam bahasa Inggeris dia terjemah coral. Ya. Jadi kalau kata akar marjan tu dalam bahasa Arab saya ada baca sikit lah. Sikit je lah tapi tak berapa. Boleh. And then marjan tu dia kata satu yang keras, substan yang keras, kecil dan dia berbentuk macam pokok. Kemungkinan dia ada kaitan So it fits lah dengan coral punya structure tu lah. So jadi bila benda tu disebut dalam Quran, mana benda tu satu yang penting lah. Ya, yang betul. ada signifikan pada kehidupan manusia. Betul. Kita boleh tengok kan daripada story kecil tu dia boleh membina satu terumbu. Betul. Tadi Prof sebut juga kata karang ni haiwan. Betul. Jadi kalau dia haiwan mestilah ada cara dia nak membiak ya. Betul. Jadi boleh Prof terangkan sikit macam mana cara karang ni membiak. Jadi karang ni haiwan. Saya tu beredar. Dia bertelur ke beranak? Saya confident dia bertelur. Betul. Bijak. Okay. Jadi pembiakan dalam karang ni dia ada dua jenis lah. Satu dipanggil pembiakan secara seksual yang melibatkan jantan dan betina. Satu lagi yang tidak melibatkan jantan betina, dia membiak diri sendiri membiak. Tak perlukan individu lain. Tak perlukan individu lain. Hebat tu. Jadi dalam pembiakan seksual dia ada dua bentuk. Bentuk yang paling dominan, paling banyak adalah dia panggil mass spawning. Mass spawning ni maksudnya persenyawaan berlaku di dalam air. Okey. Maknanya gamet jantan dan gamet betina dirembeskan, dikeluarkan ke dalam water column. And then bila berlaku persenyawaan, terbentuklah apa dia panggil planulae. Planulae tu adalah larvae karang lah. Kemudian dia terapung seminggu, 2 minggu, dibuat oleh arus. Kemudian bila larvae ni jumpa satu substrat sesuai untuk dia settlement, dia akan settle dan jadilah anak karang dan membesar hingga karang dewasa lah. Yang ni adalah cara yang kedua, dia panggil brooding, di mana persenyawaan berlaku di dalam karang. So maknanya karang jantan mengeluarkan sperma, masuk ke dalam karang betina, and then di dalam karang betina tu terjadilah persenyawaan dan dia mengeluarkan planulae. Yang ni boleh berlaku bersama-sama dengan mass spawning? Boleh. Okay. Boleh. Tapi yang mass spawning tu lagi ketara. Okey, baik. Dia macam bila berlakunya mass spawning, dia macam dia macam pesta lah bagi organisma lain, macam makanan jugalah. Ada organisma lain lah.
So yang mula-mula tadi tu bila kita nampak apa yang warna pink ke peach Ya, tu ya. yang dia keluarkan satu-satu itu adalah telur dia. Telur dia. Betul. Okey. Dan individu yang sama juga ke yang keluarkan Ya, ya. ataupun dia different Dia individu? dalam satu koloni, Mhm. dan koloni itu mungkin ada jantan dan betina. Kita Ah. panggil apa, macam hermaphrodite. Okey, baik. Tapi bukan daripada individu yang sama. Masa dia jadi betina, dia betina saja. Ya, betul. Masa dia jantan, Ya. dia jantan saja. Okey, baik. Prof pernah tengok sendiri tak corresponding ni depan mata? Saya pernah Dekat mana tu masa saya pernah tengok mas korespon ini di Pulau Bidong. kita punya Pulau Bidong? Dia punya Pulau Bidong. Depan stesen Ya, penyelidikan UMT? betul. Wow. Okey. Dia apa tu, saya ada satu video yang saya nak tunjuk sini. Ni yang saya cakap tadi di Pulau Bidong. Okey. Yang ni saya rakamkan bersama kumpulan-kumpulan yang lain di Pulau Bidong pada bulan September tahun lepas. Tahun lepas masa Tahun PKP. lepas. Masa tu Dah habis PKP dah. tapi sebab kita dalam daerah yang sama tak ada masalah lah. Okey. Dapat kebenaran dia. Alright. Untuk research lah ya. Untuk research. Mhm. Dan kita pun Pulau Bidong dalam daerah yang sama Mhm. kan, Pulau Nerus. Ni jadi bila di dalam laut tu kita tengok dia macam ni lah, fenomena tadi tu dia macam bintang-bintang langit lah. Betul. Hmm. So ni bila ni berlaku, maknanya ada beberapa spesies mengeluarkan telur, mengeluarkan gamet yang sama dalam tempat yang sama. Banyak spesies Banyak spesies. luar Ya, tempat tu yang sama. dalam kes ini ada 5 non-spesies. Dia bertelur, dia macam dia panggil synchronize. Oh, so September yang ni? Yang ni September. Dia sebenarnya dia ada waktu ke ataupun Ada. bila tu agaknya Okey. dalam masa setahun tu September? Dia punya julat masa tu bergantung kepada latitude lah. Kalau latitude lagi rendah, sebagai contoh di Pulau Tioman, masa lain sikit. Tapi kalau di Pulau Bidong, coral mass spawning ni berlaku pada 2 kali setahun. Pada bulan mengambang penuh, Mac dan April, dan juga pada bulan mengambang penuh ketika bulan September. Kenapa Mac dengan September? Ada waktu tu ada keadaan yang sesuai atau dia ada macam dia punya biological cycle. Tapi yang trigger spawning ni adalah bulan lah. Full moon. Biasanya spawning ni berlaku 3 hingga 5 hari selepas berlakunya bulan mengambang penuh. Apa Jadi kaitan dia dengan bulan mengambang? bulan mengambang penuh ni mungkin ketika bulan mengambang penuh dia arus, dia ada pasang surut. Pasang surut lagi ketara. So pasang tinggi lah, kalau dia cakap pasang tinggi kan? Pasang tinggi, spring time. Okey. And then spawning ni berlaku sejurus selepas matahari terbenam. Lepas maghrib. Lepas maghrib. Selama beberapa jam lah. Elok juga. 2-3 jam. Elok jugalah dia berlaku lepas maghrib lah. Sempatlah kita semayang dulu lepas tu. Kan, baru dive. Lepas tu. So jadi berapa lama sebenarnya bila dia start spawning tu? 2-3 jam ni. Okey, sekejap sajalah. Sekejap je. Dia sementara dia nak keluar telur dia tu, dia lama lah. Ini bila dia dah start keluar tu, sejam 2 jam habis. Saya kurang arif pasal scuba gear. Tapi tank tu sebenarnya tahan untuk selam berapa lama? Cukup? Tank tu yang ada udara mampat tu sebenarnya dia ketahanan dalam air bergantung kepada kedalaman ni. So lagi dalam, macam contoh lagi dalam kita menyelam, lagi singkat lah. Jadi maksudnya kalau kita nak tengok spawning ni sempat daripada dia mass spawn tu sampai habis 3 jam tu kita dengan tak perlu tukar gear lah maksudnya. Sempat. Macam yang ni kan, macam yang ni di Pulau Bidong ni dia kawasan cetek. Jadi kita boleh menyelam sehingga 60 minit. 1 jam lah. Ya, okey. 1 jam 2 jam. Tapi kalau kita menyelam dalam 100 kaki, kita boleh berada di bawah tu 9 minit je. Sebab tadi Prof ada mention kata kalau dekat Pulau Tioman, since dia dekat selatan sikit, dia ada beza waktu dia. Beza waktu tu maksudnya beza dari segi bulan ke? Beza dari segi bulan. Dia punya timing dia still sama, full moon. Mungkin ada full moon ketika bulan April. Macam tu lah.
macam mana sebenarnya ini ni dia bukannya koinsiden, bukanlah orang kata koinsiden kan. Sebenarnya ini memang dah diramal lah akan memang berlaku. di seluruh dunia memang macam itu. Ah, Fenomena tu sama. ya. Cuma untuk mereka yang mengkaji bidang apa tu coral reproduction ni, kita boleh buat estimation lah. Bila kita menyelam, kita akan patahkan sebahagian coral tu boleh tengok telur-telur dalam tu tahap dia panggil apa tu gametogenesis kan. Ya. And then dia bergantung pada saiz coral lah. Ya. Yang coral yang besar, telur besar. Jadi kalau coral yang kecil tu kecil lah dunia tu. Baik. Jadi bila Prof kata ada 5 spesies dekat satu waktu yang sama mass spawning belaka. Jadi saya bayangkan kalau coral tu besar, dia boleh tertelan benih yang kecil. Boleh. Jadi maksudnya adalah accident macam tu adalah. Jadi Tapi dia ada chemical cue, dia ada macam trigger lah, macam dia boleh spesies kan. dia tak akan jadi hybrid lah maksudnya kan. Yang dia spesifik untuk spesies tu saja baru dia akan terus Tapi membiak. ada kemungkinan berlakunya cross. Tu orang kata untuk coral ni kemungkinan wujudnya spesies baru tu adalah tinggi lah. Menarik. Saya yalah tak berapa tahu, tapi cuma saya tadi kita kata dekat terumbu karang ada macam-macam haiwan lain kan. Masa mass spawning ni ada tak binatang lain yang orang kata nganga mulut je makan? Memang masa ni memang macam organisma macam ikan, larvae anak-anak ikan ataupun zooplankton yang besar kan. Memang dia tunggu saat ni untuk makan. Ni pesta lah untuk dia. Okey, baik. Kenduri. Kenduri. Ya, betul. Teruskan Prof. Jadi macam corresponding ni, reproduction ni sebagian kecil lah daripada kajian yang dibuat. Memang ada expert dalam bidang ni. Mungkin boleh sebut Dr. James Tan Chu Han, dia dalam biologi karang. Memang dia selalu buat pemantauan berkenaan peneluran karang. Kemudian di Bidong pun kita telah 2-3 tahun lepas memang kita pernah record dan pernah publish berkenaan dengan proses coral mass spawning ni. Kemudian sebenarnya untuk kajian berkaitan karang ni dia ada skop yang luas lah. Dia merentas disiplin. Betul. And then dia boleh jadi satu yang broad, yang luas, broad scale. Dan juga boleh jadi satu yang medium, and then boleh jadi satu yang sangat spesifik. Macam dalam and then banyak kaedah yang digunakan lah. Tapi walaupun dengan apa yang kita panggil advancement dalam teknologi ni, kita boleh monitor terumbu karang ni dalam broad scale, tapi kita dapat data yang lagi jitu lah. Macam contoh di sini dengan menggunakan akustik multibeam tu kita boleh buat benthic classification karang yang berada. Macam contoh ni di pulau di Labuan, Taman Laut Labuan, dalam within satu batu nautika di taman laut tu, kita boleh classify kawasan ada karang, tak ada karang, dan karang jenis apa, dan genus apa secara tanpa perlu dive. Tanpa perlu dive. Dia macam di bawah tu kan ada kapal tu dipanggil multibeam. Kemudian kita ada buat ground shooting jugalah untuk kita panggil supervised classification. Dan kepakaran ni ada di UMT. Ya, saya baru nak tanya kata adakah ni memang tim Prof ada semua kepakaran ni? Macam akustik ni untuk tempat yang dalam lah. Tapi kalau tempat yang cetek, ada satu tim tu memang dia boleh mapping coral menggunakan drone. Bagi kedalaman yang kurang daripada 10 meter lah. Yang ini teknik yang sama untuk kita orang kata survey bawah laut kan ni kan? Ni sama kalau yang yang kapal terbang dulu pakai ni juga multi-beam ni juga ya. Untuk kapal terbang dia ada satu guna multi-beam juga, dan ada satu lagi alat dia panggil sonar. Scan sonar, dia boleh tengok bottom topography laut, tapi dia cuma 2D je. Tapi kalau multi-beam ni 3D. Dan drone pun boleh 3D. Baik. Macam ada satu tu di Pulau Paya tu kan, kita nampak 3D punya seafloor punya structure lah. Baik.
Kemudian yang ni dia ada kajian yang bentuk broad, ada juga yang bentuk yang bentuk detail out sehingga pergi kepada cellular level. Macam kajian menggunakan markers, Ya. DNA dan sebagainya lah. Yang ini pun ada tim Prof buat juga. Ini ada tim juga, and then ada yang terbaru sekarang ni yang berkenaan dengan karang ni. Adalah sejauh mana kita tidak mengkaji sebab dia haiwan, dia boleh mengalami tekanan, stres. Ya. So antara satu teknik ni teknik proteomik lah. Ini macam nak tengok indeks happiness lah ni. Betul-betul. Dia karang tu happy ke tak? Dia ada satu enzim protein ni memang dia ada kaitan dengan stres. Dalam kes ini dia namakan ROS. Ya. Di sini pun kita ada pakar Dr. Nur Siti Otira, memang dia pakar dalam bidang proteomik lah. Okey. Kalau boleh Prof sebut bidang-bidang sebenarnya yang tim Prof sedang buat kajian. Apa bidang-bidang dia? Ada proteomik, ada Ni contoh kalau bila kaji terumbu karang ni dia ada pecahan lah. Sama kita buat monitoring, kita buat assessment. Macam tadi mapping ataupun any stresses yang ada terumbu karang. Dia juga melibatkan tim-tim dari segi fizikal dan chemical macam segi modeling hidrodinamik, modeling arus. Arus tu mempengaruhi penyebaran larvae karang. Kemudian geochemical cycle di kawasan karang tu sebab dia mempengaruhi pembesaran karang lah. Macam kitaran karbon, nitrogen dan sebagainya. Kemudian kalau untuk aspek biologi itself tu lagi spesifik. Contoh macam tadi kajian pembiakan karang, pembesaran, ini apa benda yang memberi stres, penyakit dan sebagainya lah. And then kemudian ada satu lagi grup kita panggil sosioekonomi polisi. Ini sebenarnya sangat penting kan? So daripada maklumat sains yang dapat tu bagaimana dia kita boleh mencadangkan polisi-polisi yang berkesan lah, untuk pengurusan terumbu karang di mana-mana lah. Setakat ni berapa aktifkah tim Prof dalam aspek yang terakhir yang sosioekonomi dengan polisi? Dia sekarang ni memang aktif sebab kalau di INOS pun kita dah ada satu center, dia panggil Center of Ocean Governance. Jadi Center of Ocean Governance ni sekarang ni menerapkan konsep apa yang dipanggil MSP, Marine Special Planning. Marine Special Planning dia akan menggunakan semua maklumat berkaitan dengan macam tadilah biologi, taburan, fizikal tu. Dia buat satu mapping contoh GIS. And then dari situ dia ada planning, cadangan planning macam mana untuk membangunkan suatu polisi lah. Satu pulau perangin macam itulah. Itu memang sedang berlaku benda tu lah. Dia kalau sebab saya suka jugalah nak sentuh sikit isu ni, isu polisi ni. Dia berapa banyak data saintifik yang kita collect dan boleh bagi kepada authority sehingga kan data tu dianggap cukup untuk membentuk satu polisi. Dia isu dia bukan banyak. Dia isunya apa yang mesti ada. Sebab contoh bila kita nak mengurus satu kawasan terumbu karang, kita mesti ada satu mapping seafloor yang agak detail sikit lah berkenaan apa keluasan karang yang ada di kawasan tersebut. Dan jenis karang apa yang ada. Dan juga kita kena mapping juga apa aktiviti sosioekonomi yang ada. Pelancongan berapa banyak. Itu dia adalah macam carrying capacity, analisis dan sebagainya. Ya, dia punya baseline lah kita panggil kan. Baseline adalah mapping. Mapping bukan kedudukan karang, mapping seafloor. Di sekitar terumbu karang kalau macam taman laut, Redang contohnya dia 2 batu nautika. So dalam within 2 batu nautika tu kita tahu apa yang ada. Okey. Prof sebenarnya dah jawab soalan yang dalam hati saya. Dahsyat Kasyaf. Cuma benda tu memang melibatkan komitmen daripada pelbagai pihak sebab dia financial pun kena strong kan. Sebab saya terfikir-fikir lah, saya kata macam apa pentingnya kita nak mapping ni. Rupanya inilah penting dia sebab Prof dah highlight dah. Ni ada contoh ni gambaran kecil je lah macam buat survey. Yang ni di karang tengah antara Pulau Bidong dan Pulau Kara.
Ini survey kita panggil survey Coral View Transit dengan Bell Transit. Baik. Ini ada grup penyelam turun, ada yang ambil video. Video tu kemudian kita buat analisis. Ni Ada semua tim Prof lah ni? semua tim lah, ni Okey. student pun ni, student Alright. master. Mhm. Ada yang merekod invertebrate yang ada di sepanjang transit. Yang ni Dr. Maizah dengan Dr. Iswandi dia mengumpul sampel-sampel algae dan lain untuk jadi study isotop. Yang ni yang baru kita buat sebelum bulan puasa hari tu. Yang ni memang melibatkan banyak tim. Sebab yang ni kajian ni dia panggil mapping, tapi mapping yang lagi jitu di mana kita nak menghasilkan reef 3D photogrammetry map. Tu dia. So yang ni kita ambil data. Dan data tu akan dianalise. Kemudian antara alat yang kami gunakan di sini di samping diver tu, kita menggunakan alat apa yang dipanggil USBL. Apa tu? Untuk apa tu? USBL ni secara ringkasnya underwater GPS lah. Ah, Mana bila penyelam bawa alat dalam air macam ni, ya. kita boleh tahu kedudukan dia yang tepat dalam air. Sangat jitulah sebab kita menggunakan DGPS. Kalau GPS dia punya error dia lagi tinggi. Kalau DGPS lagi jitu lah. Nanti jadi data ni kita akan synchronize dengan data karang yang kita ambil tu. And then kita boleh menghasilkan 3D photogrammetry Map lah. Yang ni survey ni Prof, tim Prof buat ada kawasan yang spesifik ke ataupun cover satu Malaysia? Yang ni spesifik. Kita spesifik di Pulau Tioman ni sebenarnya projek FRJS Dr. Khaira. Saya tim daripada salah seorang penyidik. Okey. Yang ni case study untuk teknik ni lah. Dia kalau kita boleh prove teknik ni sangat berkesan, efektif, dia boleh apply di semua tempat. So ini Tempat yang spesifik yang kalau kita nak monitor. So ini macam pilot lah ni, lebih kurang. Yang ni macam di Malaysia pertama kali buat. Okey. Jadi macam tadi satu transit kan, yang ni ada banyak transit. Bila sebut kata di Malaysia pertama kali, maksudnya yang ini ni sebenarnya worldwide orang dah pakai dah. Pakai dah, tempat lain ada buat, tapi dia mungkin memang dah ada buat tempat lain di Australia, di mana-mana tempat memang ada. Okey. Tapi sebab Dr. Khaira dia kepakaran dalam bidang mapping, geologi. So jadi dapat funding daripada kementerian. So jadi kita boleh run projek kita dah. Dia full video ni ada, kita tunjuk last nanti. Okey, baik. Kita tunggu nanti last dia, penonton jangan lepaskan peluang untuk tengok. Jadi daripada hasil mapping ni sebenarnya kita boleh dapat taburan karang. Kita boleh dapat rupa bentuk karang. Dia punya heterogeneity macam mana. Baik. Lebih pada spesies, biodiversity punya cerita lah ni ya. So jadi kita akan kaitkan dengan biodiversity. So jadi lagi karang macam heterogeneity lagi tinggi, mana lagi banyak support organisma di kawasan tersebut. Okey. Yang ni di Pulau Sepoi. Pulau Sepoi, Pulau Tioman. Masih di Tioman lah. Maksudnya dalam kawasan taman laut. Okey. Baik. Kita teruskan Prof. Okay. Jadi seterusnya di taburan karang. Dia sebenarnya karang ni dia berjulat daripada latitude 30 darjah selatan hinggalah 30 darjah utara. And then antara tempat-tempat yang glamour karang tu kita boleh tengok lah di Caribbean, and then di Hawaii. Kemudian center kepada karang kita panggil Coral Triangle. Segitiga karang tu berada di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia dan Malaysia termasuklah salah satu daripada Itulah saya duk tengok map tu sampai tenggelam tu peninsula Malaysia tak nampak kerana banyaknya dot-dot karang tu ya. Kepadatan dia biodiversity lagi tinggi lah bandingkan tempat lain. Okey, that's interesting. Patutlah pelancong ramai datang sini. Ya, betul. Datang sini di Indonesia pun memang ada banyak tempat yang. Jadi kita nampak sebenarnya karang-karang ni dia nak panas sedikit kan, maksudnya warm waters ya. Tapi tak boleh tinggi sangat. Kalau 30 tu dia boleh mati lah. I see. Ini ada contoh kalau di Malaysia lah, kita kalau ikut Malaysia Marine Biodiversity pada tahun
10 tahun yang lepas ni punya Hmm. data. Mhm. Kemungkinan kalau tahun ni lagi banyak, kawasan coral terjumpa mungkin lagi banyak maklumat Hmm. dia. Dia sebenarnya kalau worldwide ada berapa spesies? Buat sampai beribu. Ribu lah. Sebab tempat lain mungkin spesies lain. Ya, ya. Okey. Dia ada satu buku tu, kalau kita refer buku Veron tu, dia ada 3 jilid. Dalam tu Hmm. semua ada karang-karang di dunia. Baik. Kalau dekat slide ni ada Prof tunjuk kat Sabah ada 471. Kan dekat Peninsula ada 480. Dia overlap ke? Spesies yang sama ke ataupun ada yang ada kat Sabah, tak ada dekat Semenanjung, ada kat Semenanjung, tak ada dekat Sabah Sarawak. Dia Ada ke? genus kebanyakannya overlap. Aha. Tapi spesies mungkin Beza lah. ada beza. Cuma di Malaysia tu nampak banyak sebab Malaysia kan luas kan. Ya. Dari timur pantai barat. Ya, betul. Sebut pasal Pantai Timur, Pantai Barat. Ya. Pantai belah mana yang lagi banyak coral sebenarnya? Dia di pantai timur, kalau di sebenarnya Malaysia lah. Ya, ya, Semenanjung. Pantai Maksud saya timur tadi. lagi banyak coral. Pantai timur dan di Johor Timur. Aha. Adakah sebab salinity lagi tinggi di Laut Cina Selatan berbanding dengan Pantai Barat? Dia sebenarnya sebab air laut tu lagi jernih. Lagi sesuai untuk coral. Baik. Coral ni dia perlu air jernih. Ya. Dia tak boleh ada nutrien yang berlebihan dan juga ada ampaian yang berlebihan macam sedimen lah. Betul lah. Sebab kalau kita tengok Hmm. Pantai Barat Semenanjung, kita nampak selat kan. Selat. Maksudnya kita ada lagi satu. Jadi selat yang ujung di utara tu mungkin agak terbuka lah. Ya. Jadi okey. Maksudnya dia nak air yang jernih. Yang jernih. Macam contoh di PD ada karang. Okey. Di Teluk Kemang tu Tak berapa jernih pun air dia. tak punya, tapi karang yang hidup situ adalah karang jenis yang telah beradaptasi dengan air yang keruh sikit dan input nutrien yang lebih sikit. Dia ada kelainan dia lah. Tapi still ada karang. Tapi dia nampak cantik ke tak cantik karang yang dekat tempat keruh ni? Maksudnya, ialah dalam keruh tu kita tak nampak lah. Tapi kalau kita bawa keluar. Ya, betul. Dia cuma di kawasan Pantai Barat ni, kalau jadi PD tu dia ada banyak lagi invertebrate lain lah. Compare dengan hard coral. Kalau dia ni di topan karang keras tadi, yang bead coral tu lagi banyak. Tapi yang di Pantai Barat lagi sikit. Tapi kita kena ingat ada satu pulau di Selat Melaka tu, kalau pernah dengar Pulau Perak. Di sepatan Indonesia tu, kawasan Malaysia tu, itu air sangat jernih. Dan semua dia karang di situ dia lain sikit sebab situ dia bentuk wall. Kalau macam di sini dia flat sikit lah. Kalau wall tu maksudnya laut situ dalam ke? Memang dalam. Memang dalam. Pulau Perak ni pulau yang tak ada penghuni kan? Tak ada penghuni. Yang ada komando je. Oh, okey. Komando bukan tapi bukan ikan orang. memang banyak lah tu. Memang tempat fishing spot. Itu bukan gazette area yang tak boleh mancing ke? Tak bukan. Dia belum, dia tidak diwatakan sebagai taman laut. Baik-baik. Ada sebenarnya untuk kata ini kan, untuk kita dah nak mapping berapa banyak spesies. Sebenarnya berapa tim agaknya dalam satu Malaysia ni, tim terumbu karang yang ada dekat Malaysia ni selain daripada tim Prof di UMT? Dia yang tim yang berkaitan terumbu karang ni macam tu ada UM ada. Dia ada expertise di UKM ada, UIAM ada, USM ada. Banyaklah. Banyak persatuan. Dan semua ni duduk di bawah. Kita ada society terumbu karang tak di Malaysia ni? Di Malaysia tak ada, tapi Society Science Marine ada. Cuma di Asia Pacific ada. Di Asia Pacific ada. Baik. Dan sebab tim ni kecil, memang bila pusing-pusing tu jumpa orang sama je lah. Ya, faham. Tapi maksudnya semua ni memang orang kata bersatu di bawah satu bumbung lah. Maksudnya discussion atau perbincangan tu berlaku lah. Dia kadang-kadang bila kita jalankan satu kajian, expertise tak ada di tempat kita, kita guna expertise yang berada di tempat lain lah. Ya, okey. Ada tak antara tim-tim yang buat usaha pemeliharaan ataupun and on what scale sebenarnya? Dia usaha pemeliharaan terumbu karang ni memang biasa berlaku dari dulu sampai sekarang. Ini memang ada agensi-agensi yang, betul kalau kita pernah dengar WWF. Kalau di Malaysia ni lagi spesifik, kalau kita pernah dengar Reef Check. Reef Check memang ada fokus kepada conservation. Ada satu base dia dekat Tioman juga kan rasanya? Dia seluruh Malaysia ada. Malaysia ada. Di Mersing ada dulu. And then alumni UMT pun ada ramai. Ya. Dengan Reef Check.
Betul. Biasa Reef Check ni pun bekerjasama dengan Taman Laut, bahagian Taman Laut, Jurutang Perikanan. Kemudian ada juga agensi Taman Laut sendiri banyak melakukan aktiviti pemeliharaan. Pemeliharaan, ya. Kemudian macam kita pun ada dapat support funding daripada industri macam International Petroleum Corporation untuk melakukan aktiviti pemeliharaan terumbu karang dan sebagainya lah. So, sebut tentang Marine Park, kita ada Ya. berapa banyak Marine Park? Dia yang ni macam di seluruh dunia tu memang ada lah. Marine Park ni kita kira macam Marine Protected Area lah. Dan di mana-mana dunia tu memang benda tu merupakan satu effort yang sangat efektif lah wujudan Marine Park ni. Dia kalau di Malaysia ni di peringkat federal persatuan ada 42 pulau yang telah digazetkan sebagai taman laut. 42. Mana di Pantai Timur, Pantai Barat dan juga di di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ada 42. Bila dikata gazette sebagai Marine Park, apa beza pulau yang digazet sebagai Marine Park dengan pulau yang tak digazet sebagai Marine Park? Pulau yang digazet ni dia ada satu istilah tu dipanggil no-take zone. No-take. No-take zone maknanya kalau ikutkan dia memancing, memukat tak boleh, any activity yang mempersembahkan karang tu yang tak boleh, and then dia ada penguatkuasaan. Dia ada di situ yang untuk memantau sebarang aktiviti yang boleh mempersembahkan karang. Jadi terjaminlah, terjagalah kawasan terumbu karang di pulau-pulau yang digazetkan. Ini di untuk federal di Semenanjung Malaysia dan juga di Labuan, federal Labuan. Tapi bagi di state macam di Sabah, Sabah ada banyak kawasan koral. Ini ada contoh taman-taman Sabah yang digazetkan sebagai Sabah Park. Yang ini pun termasuk di bawah Marine Parks ataupun dia private? Ini bawah Kerajaan Negeri Sabah. Ya, Sabah. Dia panggil taman-taman Sabah. Tapi hubungan dia dengan Marine Parks yang lain di seluruh Malaysia dia ada management baiklah. So, macam tu kan Tengku Abdul Rahman, Pulau Tiga tu semua, Sipadan tu semua tempat-tempat yang glamour tu. Orang diving tu kan. Betul. Dia luas pun sangat luas. Itulah soalan saya, nak tahu keluasan dia lah berbanding dengan yang kita tengok dekat Semenanjung tadi. Memang luas, tapi exact seafloor punya mapping tu kemungkinan masih dalam masih minimal lagi. Okey, baik. Masih Itu lagi. di Sabah. Kalau di Sarawak lagi besar. Dia kalau macam tadi kan, macam digazetkan tadi yang di Semenanjung semua tu, dia 4,000 meter, 4,000 kilometer persegi. Tapi yang di Sarawak ni, apa dia panggil Lukonia Shoal National Marine Park, baru 2-3 tahun je yang diwatakan. Keluasan dia sehingga 1,000 kilometer persegi. Wow. Tu ada. Saya boleh bayangkan susahlah untuk untuk mengawal kan. Yang paling dekat pun 100 kilometer daripada Fiji. Okey. Jadi dia ada gugusan beting Raja Jarum, Tinggi Ali semualah. Setiap gugusan tu ada banyak koral. Yang ini semua terbuka kepada pelancong untuk lawat ke? Yang ni semua pulau ni yang ni dia bukan pulau tau. Dia macam submerged. Beting saja. Di kawasan cetek tapi karang. Submerged. And then kawasan ni dia luas. And then kemudian air dia jernih. So karang boleh hidup sehingga kedalaman lebih pada 30 meter. Wow. And then tempat ni pun ada isu berebutan. Claim daripada terutamanya daripada negara China. Yalah. Dia untuk survey kawasan ni pun memang kena ada escort daripada Navy. Prof, tim Prof pernah sampai lah ni? Kami pernah sampai tahun lepas. Escorted lah. Ya. Okey. Berapa lama kerja kat situ? Masa tu Sarawak dia ada kena kuarantin semua ni bawah oil and gas company sebab dia nak bangunkan satu pipeline di sini. So jadi dia minta expertise kita untuk survey karang apa yang berada di kawasan ni lah. Ada satu soalan dari Webex ya. Okay. Dia sebut sini, dia kata
dia faham bahawa pasir putih di pantai pun berasal dari koral sebenarnya. Yelah. Jadi adakah ini bermakna kemerosotan populasi batu karang akan mempengaruhi ekosistem pantai? Contohnya kurang stok pasir putih bila batu karang dah kurang. Boleh Dia komen? betul, dia macam uh, pasir lah. Ya. Antara sumber pasir tu daripada batu tadi lah, Ha. kesegahannya. Itu maksudnya macam dia pecah jadi Pecah-pecah halus. dia jadi sumber pasir yang halus. Mhm. Jadi apa soalan kata apa yang berkurang kan? Dia kata macam ni. Jadi adakah ini bermakna bila kurangnya populasi batu karang, dia akan juga mempengaruhi ekosistem kat pantai tu. Maksudnya kurang batu karang, maka kuranglah stok pasir putih yang dekat Ah, pantai tu. Jadi satu ketika nanti pantai dah tak putih dah pasirnya. dia gini, dia macam tadi kan karang keras tu dia ada batu karang, Mhm. terumbu lah. Mhm. Jadi bila karang mati, Mhm. bila karang mati tak adalah pembentukan terumbu. Mhm. Tapi terumbu sedia ada tu akan degrade kan. Mhm. Jadi terurai jadi pasir semuanya Yes. lah. Mhm. Jadi memang betul lama-lama stok pasir akan berkurangan sebab Tak ada sumber. tak ada sumber kasar Ah. yang di-generate daripada karang. Ya, Asap. saya suka je soalan tu sebab sebenarnya kalau Terengganu ni pulau-pulau dia famous sebab katanya cantik sebab pasir Putih. pantainya putih kan. Jadi kalau tak ada yang tu yalah sayang lah orang kata kan. Jadi kena pelihara lah terumbu karang kita. Okey. Hmm. So kita dah cakap dah tentang apa orang kata kepentingan karang, kat mana taburan dia semua. Tapi okey bila kita kata cakap pasal khazanah kan, pasal status, ada ancaman Ya, sebenarnya. macam saya cakap tadilah apa tu Ha. terumbu karang ni satu ekosistem. Mhm. Karang haiwan. Uh, jadi ancaman pada terumbu karang dan karang ni dia ada dua bentuk utama lah. Mhm. Bentuk yang pertama dia lebih pada lokal Mhm. setempat. Mhm. Macam buat contoh pencemaran, Mhm. apa tu sedimentation, Ya. uh, pencemaran pun banyak jenis, organik dan sebagainya. And then aktiviti pembangunan tak terancang. Tapi kalau yang jenis lokal ni dia agak mudah sikit untuk kita mengatasinya, bergantung pada sejauh mana komitmen kita lah. Setempat lah Setempat, maksudnya dari sebab komuniti komuniti setempat. polisi, Ya. enforcement sebagainya. Ya. Dia ada satu lagi ancaman yang berbentuk global, yang tu memang uh, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Jadi ancaman kepada karang dan terumbu karang ni ada berkaitan dengan carbon emission lah. Jumlah karbon yang berada di atmosfera, and then kalau kita pernah dengar greenhouse effect, ada penipisan lapisan ozon. Jadi bila lapisan ozon lagi banyak UV masuk, kemudian dalam masa yang sama carbon dioxide daripada asap-asap kereta, kilang-kilang sebagainya lah. Okey, asap kereta pun Asap termasuk kereta. dalam statistik ni Betul. Okey, siapa-siapa yang ada kereta kena rasa sedikit bersalah lah. Kita menyumbang kepada okey. kenaikan paras karbon dioksida dalam atmosfera. That's why sekarang ni banyak kereta-kereta yang hybrid. Betul. Itu memang bagus lah. Ya, sebab untuk kurangkan carbon emission kan. Jadi macam karbon dioksida di atmosfera ni dia boleh melarut dalam air laut. Jadi bila dia banyak melarut dalam air laut, jadi air laut tu menjadi asid. Bila asid rendah, air laut menjadi asid. Jadi macam tadi kan batu karang ni dia ada kalsium karbonat. Karbonat ni bila asid dia akan melarut. So, jadi fenomena ni apa kita panggil ocean acidification. Jadi lagi banyak fenomena berlaku, jadi terumbu karang tu akan degrade juga lah akhirnya. Kemudian carbon emission ni dia menyumbang kepada apa yang kita panggil fenomena global warming, climate change, mana suhu keep naik, meningkat, and then dia beri satu fenomena yang sangat besar lah, yang dipanggil coral bleaching ataupun pelunturan karang. Mana karang tu jadi putih, yang itu saya akan terangkan kemudian. Kemudian dengan climate change ni juga
berlakunya ribut-ribut di dua langka, macam kalau Dr. Farida ingat pada awal tahun 2019, Januari 2019 ada berlaku ribut pabuk. So ribut pabuk ni berdasarkan pemerhatian kami, memang mana-mana kawasan karang yang cetek, semua korang mati, musnah secara fizikal. Dan yang Bila kata musnah secara fizikal tu maksudnya dia patah patah, terbalik, pecah semua. rantai berpadu terbalik, patah. Dia apa tu, dia patahan tu hanyut ke tempat lain. Dia bila patah ni dia bukan dia boleh regenerate ke kalau coral ni? Dia boleh, tapi bila dah banyak macam itu, dia susah sikit lah. Damage yang teruk damage lah kita kata. Okey. sebab dia jadi macam timbunan rubble, timbunan yang patah. Baik. So kalau dekat sini kan nampak macam carbon emission semua kan. Tapi ada satu soalan ni dekat Webex. Dia kata saya pernah dengar istilah coral bleaching. Ya. Dan antara faktor yang dikatakan penyebab untuk coral bleaching adalah penggunaan lotion sunscreen daripada aktiviti pelancongan. Jadi situasi di Malaysia macam mana? Bagaimanakah kesan penggunaan sunscreen lotion daripada aktiviti pelancongan yang menyebabkan kemusnahan coral kat Malaysia? Maksudnya status dia kat Malaysia lah. Dia kalau asal daripada lotion ni, dia yang saya cakap tadi dia localized, dia setempat. Ya. Dia tak besar lah, wide. Macam tadi yang tadi tu dia coral mati lah. Dia kalau bleaching ni lain. Dia bleaching ni mungkin saya boleh tunjuk slide. Seterusnya. Ya. Kalau bleaching ni dia macam tadi saya ada terang pasal algae tadi kan. Betul. Algae yang ada di polip tu. Bila suhu air naik ke paras yang tak sepatutnya, ke 30 darjah Celsius dalam masa yang lama, algae yang berada pada karang haiwan tu expel, keluar daripada karang, meninggalkan karang, jadilah karang putih. Balik kembali ke warna asal dia. Warna asal. Sebab algae yang berwarna tu telah dah tak ada. Okey. Walaupun sekiranya keadaan air laut kembali pulih normal, dia akan boleh datang balik lah. Walaupun sekiranya keadaan air laut berterusan kualiti berterusan, suhu berterusan tinggi, tak drop, coral mati. Jadi bila coral mati ni, dia di sekitar coral tu dia ada mucus. Mucus organik tu akan mereput dan menghasilkan nutrien, menyebabkan pertumbuhan biofilm dan seterusnya pertumbuhan algae. Algae ni dari jenis makroalgae ataupun seaweed. Algae yang tak bagus untuk coral lah. Algae tak bagus lah. Maknanya dia warna hijau, warna biru, warna coklat. Dia jadi macam blanket. Dia kan nampak berlumut ke? Itu kita nampak berlumut. Dia tak. Okey, baik. Jadi kalau soalan yang pasal sunscreen tu, lotion tu maksudnya dia setempat. Setempat dia localized. Dan dia macam kind of reversible lah. Maksudnya bila dah habis dia okey lah. Boleh tak kalau saya terfikirlah kata macam kalau sunscreen ni adalah satu ancaman, maksudnya tak baik untuk coral. Pulau-pulau dekat Terengganu ni biasanya sebab kita ada musim tengkujuh kan, kita tutup kan masa tengkujuh. Kita tutup kerana musim, kerana ombak tak tu kan, tapi maksudnya indirectly secara tak langsung pelancong pun kita block. Jadi mungkin itu waktu recovery untuk betul lah tu. karang, betul kan? Betul lah tu. Macam contoh, even kalau macam contoh di Taman Laut lah. Ada satu tempat tu memang kawasan tumpuan pelancong. Jadi even bila berlaku COVID-19 yang lepas kan, ada pulau pun tutup, pelancong tak ada, kita ada buat survey. Selepas PKP yang pertama, and biodiversity survey, kita dapati di setengah kawasan tu coral tumbuh agak bagus lah berbanding dengan ketika sebelum COVID-19. Maksudnya kalau kita letak dalam perkataan lain, dengan pelancong dan tanpa pelancong. Okey, baik. Jadi ada juga lah orang kata impact positif COVID kepada alam lah. Alhamdulillah hikmahnya kita tak nampak. Hanya menyelam dan mengkaji sahaja yang nampak lah. Itu sebabnya rasa Islam ni anjurkan untuk kita explore. Betul tu Prof. Tapi bleaching ni dia global, and then dia berlaku, dia itu yang kita panggil mass coral bleaching. Dia besar-besar. Okay.
And then kalau lagi spesifik kita boleh tengok macam ni lah. Contoh sini kan dia keluar. And then kalau mati, algae tumbuh lagi. Ya, yang jadi berlumut dari belah Berlumut. kita And kata. then untuk kawasan untuk satu karang tu pulih tu dia makan masa yang lama. Macam saya cerita tadi lah, setengah karang tu makan masa sehingga satu Puluhan tahun, abad ratusan tahun, ya. satu abad. Mhm. And then karang yang moden sekarang ni pun 10,000 tahun kan. Aduh. And then memang ada banyak kajian berterusan lah tentang fenomena kelunturan karang di dunia, dan keep going. Ada maklumat berkenaan dengan status bleaching. Ya. Dia sebenarnya untuk makluman untuk Farida dan penonton, di dunia ni ada 3 fenomena pelunturan karang yang utama yang berlaku dah. 3 yang pertama iaitu pada tahun 1997-98. Kita ingat masa tu tengah gawat kan. Gawat and then kemudian 2010 dan 2015 hingga 2018. Sebelum berlakunya fenomena pelunturan karang yang pertama 2018, peratus letupan hard coral tu, karang tu 30% di seluruh dunia. Dan dia punya letupan pun stabil. Jadi bila berlakunya pelunturan karang pada tahun 1998, 8% karang dunia mati. Hilang. Hard coral mati. And then start daripada situ sehinggalah pada 2018, 14% karang dunia mati. Wah, lagi. Lagi banyak lah. Jadi satu lagi dalam tempoh 10 tahun yang lepas, di setengah tempat lah, di kebanyakan tempat macam di Great Barrier Reef tu, frekuensi berlakunya bleaching ni dia lagi julat tu makin mendekat. Jadi dia coral tu dia nak recover tu tak sempat, tak cukup masa. Kan? Sebab dia frekuensi tu dia bila Prof sebut tentang bleaching ni kan, yang kata besar ni, excuse me, bila besar ni, yang ni berlaku natural cause ke ataupun ada impact manusia juga? Tadilah pemanasan global tu lah. So natural cause lah. Tapi natural cause pun ialah dia jadi disebabkan karbon dioksida yang tinggi lah, larut ke laut. Kemudian dia sebenarnya ada satu badan panel dunia, kita panggil Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC. IPCC ni dia banyak buat prediction. Memang dia buat prediction apa berlaku pada suhu dunia untuk beberapa abad yang berikutnya lah. Dia kalau ikut IPCC ni, sekiranya suhu dunia meningkat sehingga 1.5 darjah Celsius, 70 hingga 90% sekarang dunia akan mati. Tapi kalau misalan meningkat sehingga 2 darjah Celsius, coral semua mati. Mana coral semua mati secara majak. Bunyi dia sikit je, 2 saja kan, tapi sebenarnya impact dia sangat besar pada ni lah, pada alam semula jadi. Yang Prof cerita ni seluruh dunia secara keseluruhan. Selain daripada yang kita kata pabuk hari tu, yang buat orang kata mass destruction of coral dekat Malaysia, coral bleaching dekat Malaysia pernah ada kes yang besar tak? Jadi kalau kita berbandingkan dengan fenomena global, pada tahun 98 tidak ada rekod lah. Tidak ada rekod coral bleaching di Malaysia. Tapi yang teruk berlaku pada tahun 2010. Di mana hampir kebanyakannya tempat di pulau-pulau perairan tu berlaku pelunturan. Saya yang snorkeling siang lah, sebab saya tak dive kan. Bila kita snorkeling siang, saya ingat kan bila nampak putih cantik tu sebenarnya itulah cantik. Rupanya putih cantik, putih bersih tu adalah bleaching dah. Coral bleaching. Itu tak cantik sebenarnya kan. Sebab yang berwarna-warni ni biasanya kita akan nampak malam yang keluar polip dia. Siang pun dia juga. Ada juga, boleh nampak. Okey.
Macam tadi tu sebelum saya masuk yang Malaysia punya bleaching tu, ini adalah satu website oleh NOAA yang membuat prediction, yang membuat apa tu Ramalan lah. ramalan yang keadaan suhu dunia lah. Ini pada kalau saya boleh zoom ni, ni pada 3 hari yang lepas, 3-4 hari lepas, masih saya prepare slide ni lah. Of course dia ada untuk apa tu, untuk hari ni pun ada. Dia updated daily lah Updated maksudnya, daily. Kemaski So, ni setiap hari. Jadi kalau kita tengok di kawasan Malaysia tu masih level watching, perhatian. Tapi kita tengok situ dia ada kawasan yang merah dan coklat tu, suhu tu dah naik ke paras level 1 dan 2 kan. Kalau ada karang situ, kemungkinan karang itu berlaku bleaching. Okey, baik. Tapi kemungkinan ni jauh daripada Songkoro lah. Yang dia map sekarang, the colours tu, itu adalah memang kawasan coral. Ini adalah coral reef dia watch Itu lah. adalah kawasan air laut. Air laut, tapi dekat situ memang ada coral lah maksudnya kan. Tempat tu macam ada coral, macam di Australia tu memang ada Great Barrier Reef kan. Yang ni website ni dia memang boleh diakses oleh siapa-siapa saja, free. Okey, baik. Macam ni. Macam ni yang pada tahun 2010 kan kita ada berlaku bleaching di Malaysia. Kita boleh trace balik Jun 2010 ni keadaan suhu pada tersebut memang tinggi lah. Kat situ memang level 1 memang betul ada berlaku bleaching di kawasan Malaysia. And then kita tengok data-data yang ada pun memang kita tengok ada bleaching. And then apa yang saya nak highlight, contoh di sini macam di Pulau Tioman pada 2010, Pulau Redang, Pulau Tengol dan Pulau Teruk Pontianak. juga tu sebenarnya kalau yang Memang teruk. Kalau ikut rekod tu dia sampai sehinggakan 40% bleach, tapi bukan tapi kita dapati dia recover balik lah. Alhamdulillah. Dia recover balik. Macam tadi kan dia bila dia luntur tu tak jadi mati. Tapi bila laut pulih semula dia kembali normal. Dia setakat ni okey, saya sampuk sekejap Okay. Jadi bila kita sebut data ni, statistik ni, ini adalah kawasan yang memang yang Prof survey daripada kumpulan Prof saja ataupun memang sebenarnya data ni daripada seluruh Malaysia. Di data seluruh Malaysia yang Publish lah. diketuai oleh Taman Laut lah. Okey. Taman Laut. And then dia ada lantik berapa researcher untuk survey kebelah bleaching. Baik. Ada tak sebenarnya kawasan kita ni yang okeylah saya baca je lah ya. Ada satu soalan ni dekat Webex. Dia kata apa komen Prof tentang uncharted reefs yang masih tidak diketahui. Apa maksud dia tu? Itu ada, benda tu saya akan highlight nanti. Okey, baik. Memang soalan yang sangat bagus lah. Okey, soalan yang sangat bagus. Maksudnya dia ada kawasan terumbu karang. Pak Nafiah yang tanya. Betul. Memang. Sebab bagus saya sebut nama dia. Ada, dalam slide ni ada nama dia seletak. Ya. Oh ya ke? Okey, baiklah. Betul ada. Ni tadi bleaching tadilah apa yang berlaku. Macam okey, sekarang ni kita nak masuk macam way forward lah. Macam selepas kita tengok tadi apa itu coral, terumbu karang, kepentingan dia, and then apa stress yang berlaku di kawasan terumbu karang ni. Sekarang ni apa yang patutnya, apa kata way forward ni. So jadi saya pun bila dengar ni, bila tengok gambar-gambar tadi tu, nampak teruk sangat kan. Maksudnya jadi saya pun rasa terfikirlah macam mana kita ni sebagai orang awam boleh bantu. Boleh bantu supaya terumbu karang ni sihat. Macam mana caranya? Dia ada beberapa aspek sinilah, macam tadi saya sebutkan, sekiranya stresses gangguan terumbu karang tu berbentuk lokal, itu sangat mudah lah kita buat enforcement dan sebagainya. Tapi kalau dia berlaku dalam bentuk global macam kelunturan karang ni, coral bleaching, memang kita tak boleh buat apa dah. Benda tu dah berlaku, kita tengok je. Tapi sebagai contoh stakeholder ataupun penyelam ataupun pengusaha resort, mereka boleh melaporkan sehingga mereka melihat fenomena bleaching berlaku. Dan kemudian disusuli dengan aktiviti pemeliharaan lah. Kalau macam tempat tu dah musnah, mungkin kita boleh buat aktiviti
berkenaan dengan membuat coral transplant. Hmm. Itu yang biasa banyak dibuat oleh pihak taman laut dan pihak-pihak swasta lah. Betul lah. Tapi Ah. maksudnya kalau kita sebagai orang awam boleh report, saluran untuk kita report tu kita kena tahu, dan rasanya memang ilmu tentang coral tu pun, karang tu pun kena ada jugalah sikit. Maknanya macam saya tadi pun dah salah faham bila nampak putih tu sebenarnya nampak cantik. Kononnya macam bersih, rupanya bersih itu tak bagus untuk coral tersebut lah. Jadi Alhamdulillah saya rasa hari ini pun berdasarkan daripada perkongsian setakat ni saya rasa dah banyak ilmu tentang karang yang saya dapat daripada Prof. Zainuddin lah. Terima kasih banyak. So boleh teruskan Prof. Okey, jadi seterusnya macam saya cakap tadi lah, macam kita telah macam tu saya tanya pun ada benda-benda yang menarik jugalah untuk kita tengok. Macam tadi pun macam tadi kan kita ada tunjuk peta-peta di mana kawasan yang telah digazetkan sebagai taman Taman laut laut, ya. di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Sarawak. Tapi bila kita tengok secara detail tentang data maklumat yang ada, kemungkinan atau sebahagian besar dia kawasan tersebut sama ada dia tak fully survey. Maksud fully survey ni maksud saya dia tak fully map dia punya bottom topography within tu batu nautika kawasan taman laut. Kita tak tahu. And then ataupun kemungkinan dia tak fully map ataupun tak survey lagi. Kita tahu ada coral tapi belum ada any survey activity. Bila Prof kata tahu ada coral tu, maksudnya yang itu tu tak termasuk dalam statistik yang less than 30% coverage satu dunia tu lah. Betul. Dia apa tu, dia kata kita ada tahu coral tapi kita tak tahu lagi apa tu community, berapa bilangan spesies, apa jenis invertebrate. Yang lain tu tak detail out lagi. Ya, maksudnya itu tu macam kalau katakanlah yang itu tu maklumat daripada komuniti setempat. Contohnya nelayan kata dia tahu kat situ ada coral. Yang itu tu adalah uncharted reef lah kita panggil. Uncharted dia lain dia. Yang tadi kita dah mapping lah. Kedudukan terumbu karang macam tadi kan. Apa yang saya masukkan mapping tu kita dapat maklumat seafloor maklumat. Macam bila di dalam air tu within 1 atau 2 batu nautika taman laut. Yang di taman laut tu kita boleh tengok kawasan live coral, dead coral, coral jenis apa dan sebagainya lah. So lagi bila kita nak mengurus kita kena tahu benda tu semua. Ini ada contoh mapping yang buat di Pulau Labuan lah, beberapa tahun yang lepas. Mapping menggunakan multi-beam tu, akustik, dan juga mapping menggunakan drone. Di penghujungnya kita mainkan satu peta tu lah, peta mapping kawasan coral tersebut. And then pada tahun ni projek ni dibiayai oleh pihak bahagian taman laut dan sumber perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia, dibantu oleh pihak Pusat Hidrografi Nasional. So setakat ni map yang macam ni dah dibuat untuk berapa banyak tempat? Baru buat dekat Pulau Labuan. Baru Labuan sajalah. Tapi akan dikembangkan ke seluruh taman laut lah. Untuk tahun lepas ada buat di Pulau Tioman. I see. And then yang untuk tahun ni insya-Allah akan buat di Pulau Kapas. Semua tu kita dapat support daripada pihak Jabatan Perikanan Taman Laut. Baik. Mana-mana penonton di Webex, kalau ada apa-apa soalan, kita ada sekarang ni partisipan hampir 200 di Webex. Jadi kalau ada soalan boleh tulis saja type di chat box, saya akan bacakan kepada Prof lah. So mungkin sementara tu Prof boleh teruskan ke ni lah slide seterusnya. Tadi yang Dr. Faizal Hanafiah tanya pasal uncharted reef. Uncharted ni memang kawasan terumbu karang yang tidak di-mapkan lagi, yang tidak di-declare lagi. Kita tahu ada karang situ tapi masih kita boleh ada macam belum map lagi. Tak buat apa-apa lagi lah maksudnya. Contoh tu yang Dr. Hafiz Hanafiah tu tengah Dr. Faiz Hanafiah tu tengah menyelam tu. Yang ni kalau kita pergi di kawasan Balok, Balok menganjurkan 3 pekan tu, kalau tengok yang atas tu ada banyak beting tu kan. Beting tu berdasarkan perkhidmatan Dr. Faiz Hanafiah ni memang kawasan koral. Kawasan karang tu ada bawah tu kawasan terumbu karang. Berapa jauh tu sebenarnya daripada pantai? Tak jauh. Ini dia panggil inshore reef.
Inshore tak jauh, Ah. dekat je. Di kawasan ni pun tak sedalam mana. Dia range 10 15 meter. Sebab Memang balut. kawasan terumbu ni. Betul. Ada Tapi banyak di kawasan tu. Cuma kawasan dekat Balok ni jernih juga ke air dia? Sebab rasanya selalunya kita tengok dia taklah jernih sangat kan berbanding dengan dia pulau. ada masa-masa dia jenis lah macam kawasan tu. Tapi dia macam itulah, dia macam organisma itu dia dah beradaptasi dengan environment. Ya. Ada masa-masa dia memang jenis lah, dia bergantung pada pasang surut, arus sebagainya lah. Jadi ada banyak. Jadi that's why kalau kita pergi ke secara logik lah, kalau kita pergi ke Tanjung Lupu kan, ada banyak kedai-kedai seafood kan. Ya, betul. Lapar pula puasa. Ya, puasa. Tak Kedai apalah. seafood, ada banyak sumber perikanan. And then kalau kita di muara tu, ada banyak bot-bot bubu. Ya. Memang banyak. So ini menunjukkan bahawa ada satu habitat yang untuk menyokong organisma marine, ikan di kawasan dia tersebut. kaya kerana ada habitatnya. Ya. Tapi yang ini oleh kerana dia sangat dekat dengan pantai, lepas tu kita duduk sebelah pantai timur. Kalau masa musim monsun, terkesan ke tidak ni dengan ombak kuat? Ya, memang terkesan, tapi dia dah beradaptasi lah. Dan sebab bila ada terumbu ni dia reduce impact daripada ombak kan. Buffer zone. Buffer zone. Jadi maksudnya dekat Balok ni sepatutnya ombak dia tak sekuat macam kita. Kalau musim tengkujuh sebab dia ada terumbu karang. Kemungkinan lah. Kalau di kawasan Balok, Sungai Tanjung Lumpur ni, pantai dia bukan macam pantai Terengganu. Ya, dia agak landai. flat. Ya, dia landai. Dia intertidal flat. Ya, betul. Dia nampak lebih orang kata lebih mirip kepada pantai sebelah pantai barat kan? Dia itulah. Ni macam tadi Uncharted Reef ni memang isu yang agak besar jugalah. Di mana kalau saya rasa pihak urusan sumber perikanan kena ambil cara untuk declare tempat-tempat ni sebagai kawasan terumbu. And then ada satu enforcement lah untuk mengawal aktiviti yang boleh memusnahkan terumbu di kawasan tersebut. Okey. Yang ini ni maksudnya di Balok adalah salah satu Uncharted. Di Balok Uncharted, ada banyak Uncharted. Ada tempat lain pun ada macam di Terumbu Payung di Pantai Senok, Bacok, Kelantan, ada. Ya, interesting juga lah yang ni sebab kami pernah tag Belangkas. Belangkas ni kan dia bottom dwelling kan, maksudnya dia dekat bawah. Yang kita lepas dekat Cerating, dia turun ke selatan, tapi kami tak pernah jumpa dia di Kemaman. Yang kita lepas dekat Kemaman, boleh turun pergi sana. Jadi kita pun terfikirlah kata mungkin sebenarnya ada halangan dekat dalam laut tu yang dia tak boleh. Nak move ke utara. Jadi yang ini sebenarnya dia ada habitat dia di banyak beting-beting tu, mungkin habitat dia. Ya, dan di Balok dan Cerating tu adalah antara kawasan yang memang orang kata sentiasa ada lah sumber untuk Belangkas tu. Dan di Balok tu besar yang ada pantai pasir hitam. Tu pun dekat tu pun ada kat Berserah tu dia ada kawasan terumbu juga tu. Okey, menarik. Jadi planningnya untuk yang Uncharted Reef ni, yang itu tu kena ada effort daripada pihak yang bertanggungjawab lah untuk move forward. Selain daripada Taman Laut, Jabatan Perikanan, ada tak orang kata international funding bodies yang sebenarnya boleh support kajian-kajian yang macam ni? Ada, tapi dia punya competition tu tinggi lah. Dia punya. Dan kan seluruh dunia kan. Jadi kalau di Malaysia ni, kalau tengok di negara-negara lain pun memang ada kebanyakan benda-benda macam ni dia top down. Betul. Dia memang ada top down punya projek untuk cater dengan isu-isu seperti ini lah. Silakan. Kemudian tadi saya ada mention karang yang berada di tempat dalam kan. Betul. Dia tempat dalam ni maksudnya 30 meter dalam. Kedalaman lebih daripada 30 meter. Memang banyak kawasan itu dia panggil deep sea coral.
Sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang mempunyai karang tempat dalam. Di Pulau Tioman ada, di Pulau Tenggol, kerana even di Pulau U, macam tadi ya, di Lukonia Shoal tadi. Ya. Walaupun beting tu majetik, tapi sebab dia menganjur tempat dalam tu pun ada. Yang ni contoh, kami pernah terlibatlah dengan survey di Lukonia Shoal. Sebab kawasan ni dalam, kita nak menyelam tak boleh. Dan kalau nak guna ROV pun tak padan sebab dia tak dalam sangat. So jadi kita menggunakan drop off underwater camera system lah. And then bila kita turunkan, kita nampak. Drop off tu maksudnya pakai remote lah di jalan. Kita turunkan. Ada tali. Turunkan tali. Kabel, ya. And then bila sampai bawah, kita nampak ada banyak coral tu, terumbu karang. Dalam ni, lebih kilometer. So jadi tempat yang dalam tu pun penting juga sebab dia ada istilah kita panggil refugees. Mana tempat pelarian karang lah. Memang kita cakap tadi kawasan cetek itu memang sangat terdedah. Dia kurang resilient. Mungkin kawasan dalam ni dia lagi resilient lah, lagi tahan lah. Yang ni pun kita kurang buat kajian dan mapping semua lah. Di Malaysia sajalah Di keadaan Malaysia tu. Di Malaysia. Cuma baru-baru ni ada satu tim dia buat special training untuk menyelam di tempat yang dalam. Dr. James dengan student tu ada buat. Kita ada dapat funding daripada kementerian bawah projek long term research grant. Kita boleh effort untuk dapatkan kepakaran dalam bentuk sebab kita ada funding. Ya, betul. Kita ada funding, kita ada expert dan kita ada resources. Jadi memang pada saya wajarlah ada kan. Tahniah Prof. Sebegitu untuk jangka masa yang panjang lah. Ni contoh ni lah tadi dia punya dia ada stupa tekan video tadi. Dia boleh turun. Nak run video tu. Boleh minta urus setia play dulu video tu. Oh, memang sekejap je ke? Tak ada lama, dia ada lama sikit. Ini dalam lah ni ya? Ini dalam hampir 30 meter. Dan masih boleh nampak warna tu, maksudnya memang cahaya tu terang lah. Kemudian aspek yang lain macam tadi kan saya ada cakap aspek macam broad. Yang ni tadi saya ada beritahu pasal algae zoonotele. Dia algae zoonotele ni dia dari grup kebanyakan Symbiodinium. So dia pun ada ni kajian DNA, dia pun ada clade dipanggil. Puak-puak. Puak A, B, C, D, E sampai H lah. And then clade ni pun dia ada ketahanan dia kepada ancaman macam suhu UV. Different strength. Different strength. So jadi karang yang punya algae dari clade A, B, C mudah degrade lah, mudah mati. Tapi kalau karang yang dari clade karang yang punya algae dari clade D, E, F tu dia lagi tahan kepada stres. Yang ni yang kita pun masih peringkat awal lah untuk mendapati jenis-jenis clade algae yang berada di karang di perairan Malaysia lah. Dia ada tim ni di UKM ada tim ini, and then sini pun Dr. Hafiz baru start buat. Kita buat statement apa tadi. Bila kita kata tim Prof baru start buat, adakah itu pun baru start di Malaysia ataupun tim Prof baru mula? Atau memang baru di Malaysia? Baru bermula. Di Malaysia? Malaysia. Sebelum ni ada yang buat study clade, Dr. Importif, tapi dia banyak fokus dalam bank clam. Untuk coral ni baru mula sebab ada seorang student PhD tengah buat benda ni lah. Itu pun bila kita ada dapat certain funding lah untuk run, sebab dia DNA kan dia mahal lah. tinggi kan. Ya, betul.
Hmm. Kemudian ada satu lagi tadi Dr. Farida ada mention pasal conservation kan. Ya, betul. Dia Aktiviti pemeliharaan. conservation sekarang ni memang ada banyak, memang sentiasa berterusan. Mhm. Tapi bagi kami di UMT ni kami lebih fokus kepada uh, scientific based Hmm. conservation, Mhm. teknik effort lah. Mhm. So supaya apa yang kita buat tu dia berdasarkan maklumat saintifik, and then kita tak nak benda tu dia one off. Mhm. And then kalau apa berlaku pada aktiviti kita tahu kenapa berlaku. Ya. Ada data Hmm. saintifik. Kemudian kita juga cuba melibatkan local community Mhm. ataupun dalam istilah kita panggil citizen scientist. Citizen science, yes. So jadi macam kita sebagai pendidik, academician kadang masa terhad kadang tak ramai. Mhm. Jadi kalau kita boleh melatih local community penduduk setempat Mhm. untuk menjaga koral, memulih koral tu lagi baguslah sebab memang mereka memang dekat dengan ekoran karang. Ya. Dan itu pun merupakan dia orang punya mata pencarian kan. Betul, sosioekonomik kita kata Ya. tadi tu kan. Tapi saya yakinlah pelajar-pelajar juga dilibatkan sebab Ya, saya ya. tahu ada kelab Betul, pelajar betul. yang sebenarnya saya rasa itu juga adalah sebenarnya satu lagi bentuk komuniti yang kita libatkan untuk aktiviti pemeliharaan ni lah. Ya, ya. Itu satu usaha yang sangat bagus lah daripada tim Prof. Dia ada banyak teknik lah. Ada macam teknik. Tapi antara teknik macam ni, macam ni di depan stesen pendidikan Pulau Bidong, UMT. Sebab dulu masa 2019 Pabuk tu kawasan ni musnah. So jadi kami cuba transplant balik koral yang berada tersebut. Kaedah kita pasang tiang and then kita lekatkan karang lah. Karang ni ada karang yang memang hidup di kawasan tersebut. Ya, okey. Dia tak ambil kawasan lain. Macam reintroduce lah ini. Ya, Bagi kita kalau mangrove tu, paya bakau tu kita tanam semula. Ya. Jadi yang ni lebih kurang tanam semula lah. Macam ni lah dia akupora ni, and then kita monitor punya warna dia, sebab warna tu ada kaitan dengan kesihatan dia kan. Yalah, betul lah. Dan tumbuh besaran dia. Macam ini So, pun kita yang ini ni jadi, maksudnya yang ini ni jadi tapak kajian lah kan, lebih kurang untuk pembesaran. kita buat pemeliharaan lah. Ni pun kita ada MOU dengan International Petroleum Corporation. Dia support funding untuk selama 3 tahun kan, untuk aktiviti pemeliharaan. Okay. Jadinya okey lah. Saya rasa kita pun dah tanpa sedar sudah 1 jam setengah kita Prof dah kongsikan. Jadi dah banyak Prof kongsi dengan kita semua pagi ni. Takrifan pun sudah, fungsi terumbu karang pun sudah, ancaman kepada terumbu karang pun sudah, strategi pun sudah. Jadi mungkin boleh Prof beri sedikit kesimpulan lah ataupun intipati tentang masa depan terumbu karang di Malaysia ni. Sebagai rumusan lah daripada apa yang kita dengar tadi, daripada awal sampai habis. Jadi sebenarnya maklumat berkaitan karang di Malaysia ni masih minimal lah. Berdasarkan fakta-fakta yang saya sebutkan tadi dah. Memang ada kajian banyak berterusan tapi masih minimal. Di mana maklumat tu akan membantutkan proses perusahaan sumber meri secara efektif. Okay. Mana terdapat jurang yang kita boleh isi, gap tu kan. Jadi tindakan yang signifikan yang move forward yang lagi berkesan amat perlulah untuk perusahaan marine secara general dan terumbu karang secara spesifik. And then satu lagi yang penting tadi, saya ada mention pasal pemetaan kan. So jadi pengetahuan geografi dan fungsi ekologi di sesuatu ekosistem terumbu karang tu, terutama di kawasan yang telah dikenapati sebagai karang macam taman laut dan sebagainya. Itu pun sangat penting lah, macam mapping keseluruhan dasar laut. Macam tadi saya ada tunjuk peta yang di Labuan. Jadi bila dah ada maklumat tersebut, baru satu pelancangan yang lagi efektif guna tanah, polisi dan sebagainya lagi efektif lah. Berjuk kawasan yang lain kan. Kemudian macam tadi saya rasa sebarang usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan tu, pemeliharaan terumbu karang ni memang
perlu dipuji lah, Ya. dan perlu sangat dihargai. Mhm. Kemudian bila kita melihat fenomena uh, kelontaran karang dunia Mhm. di Malaysia dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, contoh kita tengok Great Barrier Reef. Ya. Di Malaysia, bleaching yang paling ketara berlaku 2010, Mhm. di mana pada 2018 ketika dunia mengalami bleaching yang teruk, Mhm. Malaysia masih di pantai timur lah, Ya. tidak ada rekod, tiada sebarang rekod Mhm. berlakunya mass Bleaching. bleaching. Adalah sikit di pantai barat, di Mhm. PD kan sebenarnya. Tapi rasa benda tu dia recover balik. Ya. Sebab Okey. lepas tu kan tak ada bleaching yang teruk lah. Mhm. Jadi memandangkan dengan kawasan terumbu karang yang masih yang belum ada direkodkan, jadi dan ditambah pula dengan kawasan deep water karang, jadi sebenarnya di Malaysia memang banyak lagi kawasan karang. Kemudian maklumat-maklumat yang dilaporkan, katakan report-report yang kita buat, kebanyakannya ada di kawasan terumbu karang yang biasa kita pergi. Ya. Biasa pergi dan biasa senang diakses. Betul. Ataupun kita panggil diving spot. Tapi ada banyak bahagian lain di kawasan taman laut tu yang kita belum pernah Belum buat pergi mapping pun. pun. Kemudian masa penglihatan kami ketika lepas pabuk tu, memang kawasan-kawasan yang diketik dia memang terkesanlah dengan terumbu karang, dengan kemusnahan karang. Tapi yang terbaru kami menyelam pada tahun ni, kami dapati banyak tempat yang koral tu naik semula, tumbuh semula. Regenerate lah maksudnya. And then Recover maksud recover. saya. Yes, Pulih semula. recover sebab air jadi air memang bagus untuk biak karang. And then kemudian ketika masa pabuk yang mula-mula tu 2019, bila kami menyelam di kawasan dalam, koral situ memang tak terjejas. So jadi macam di karang di Malaysia ni agak selamat sikit lah banding dengan tempat-tempat lain. Ya, Sebab kita perlukan maklumat, data yang lagi banyak lah. betul. Tadi bila Prof apa orang kata kongsikan dan terangkan sebentar tu, saya nampaklah bahawasanya kualiti air itu sangat penting lah untuk pembesaran karang ni. Jadi kalau kami sebagai orang awam, kita semualah, maksudnya tugas kita adalah untuk menjaga kualiti air itu. Jadi apa-apa cara pun, apa-apa strategi atau usaha pun yang boleh mengekalkan kualiti air laut dekat perairan kita, maka itu akan secara tidak langsung membantu pembesaran dan menjaga terumbu karang kita lah. Prof, ada nak ada lagi poin tak ada untuk dah, itu konklusi? je. Okey, kalau tak Tiga ada, poin tu. kita ada soalan juga, soalan-soalan saat akhir daripada penonton kita. Ni lebih orang kata soalan yang bukan kepada karang saja tapi terumbu. Terumbu. Kata boleh kongsikan sedikit peranan parrotfish dalam penghasilan terumbu karang. Itu satu soalan tentang parrotfish. Okey, Kita ada dua soalan tentang parrotfish. Saya baca lagi satu. Yang lagi satu, parrotfish atau ikan bayan, betul? Ikan bayan, betul. Katanya pun tolong buat pasir. Jadi betul ke kata elok ke kalau kita kurangkan makan ikan bayan, kalau kita nak maintain pantai yang putih. Satu, pantai putih. Satu lagi, apa peranan parrotfish dalam penghasilan terumbu karang tu sendiri? Betul. Saya rasa tu memang soalan yang bagus lah. Memang benda tu memang signifikan pada terumbu karang. Parrotfish ni, ikan bayan ni, dia ikan yang warna-warni. Kalau tengok di pasar, ada hijau, ada merah. And then memang kat dunia pun memang kita ada ban sebenarnya, ada kempen jangan makan ikan bayan. Sebab ikan bayan ni dia ada beberapa spesies. Ikan bayan ni dia adalah herbivore. Dia makan tumbuhan lah. Atau lagi spesifik dia makan algae ataupun makroalgae. So jadi di kawasan karang ni sebenarnya ada pertumbuhan algae. Jadi ikan bayan ni akan memakan algae, maknanya dia akan
mengawal populasi alge itu supaya tidak overgrow di Alge, kawasan terumbu karang. alge yang Prof kata baik untuk karang adalah Yang microalgae. mikroalge. Yang ni Microalgae yang buat lumut blanket tu. ya, Ah, alge ataupun kita panggil seaweed. okey. Seaweed makroalge. Sebab Profesor Terry Hughes dia pernah buat eksperimen, field eksperimen. Dia buat satu sangkar di kawasan karang di mana ikan bayan tak boleh masuk. Dan dia bandingkan kawasan lain, mana kawasan yang terkepung ikan bayan tak boleh masuk ditumbuhi oleh alge yang merimbun. Itu yang telah dibukti dah. Kemudian ada satu lagi spesies ikan bayan ni dia ada paruh. Ya, betul. Bayan ni macam burung kan, burung Sebab bayan dipanggil tu parrot fish tu. ada paruh. Ada spesies ikan bayan yang agak besar sikit. Macam tadi dalam video tadi kan ada nampak porters yang putih-putih tu. Itu adalah kesan gigitan daripada ikan bayan. Mana dia gigit karang, and then dia makan apa yang ada dalam tu. Dalam masa sama dia menghancurkan kalsium karbonat tu. So itu yang kata buat pasir tu. Jadi baik. Dia panggil biodegradation. Mana sedimentation, pembentukan sedimen. Tapi yang gigitan sehingga sampai putih tu tak mencederakan coral ataupun Coral boleh hidup balik. Macam tadi kan saya cakap macam dia ada sistem banding, semua dia. So, maksudnya kalau katakanlah populasi ikan bayan yang duk makan coral ni dah sangat tinggi pula, bila kita ban, ada tak kemungkinan banyak pula coral tu yang dah digigit pula? Dia ada correlation lah. Kiranya algae banyak, dia mula banyak. Dia bila algae drop, dia pun drop. Dia and then macam di setengah-setengah tempat di mana coral banyak mati kan, banyak mati ada banyak algae. Ikan bayan tu penting tu. Sebab dia akan clear balik algae, and then tempat yang clear tu dia akan larvae coral boleh settle. And then tumbuh coral yang barulah. Jadi macam tadilah dia bagi. Jadi adakah Prof memang support supaya ban makan ikan bayan? Memang kita ada kempen lah. Memang dah dibuat dekat Malaysia. Tapi tak secara besaran, memang Itulah. kita ada highlight. Okey, baik. So saya harap penerangan Prof tadi tu menjawab soalan Muhammad Noor Ismail dengan Dr. Jah. Saya rasa ada sini yang tanya pasal ikan bayan lah. Dr. Zarina. Ya. Okeylah. Baik, kalau tak ada lagi soalan daripada penonton, kita ada sekarang ni lebih kurang berapa ya partisipan, kita ada dekat dengan 200 Prof ya yang join kita di talian. Alhamdulillah. Jadi saya rasa Alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Prof Zainuddin. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Pada saya ini adalah satu perkongsian tentang satu dunia bawah air yang tak semua orang ada peluang untuk tengoklah. Yang dia amat menarik itu terumbu karang, dan kita telah disajikan dengan makna dan kepentingan terumbu karang serta juga ancaman-ancamannya. Kita juga telah dihidangkan dengan fakta-fakta penting tentang karang di Malaysia, hasil kajian daripada kumpulan Prof lah. Dan cuma saya rasalah yang saya boleh simpulkan adalah jangan kita rasa terumbu karang ni tak ada kaitan dengan kita. Kerana sekarang kita tahu bahawa sebenarnya kat situlah datangnya kebanyakan daripada sumber hasil laut yang jadi makanan kita seharian. Jadi dengan kita jaga air, kita sebenarnya menjaga terumbu karang tersebut, kita sebenarnya sedang menjaga kita. Jadi tagline untuk COVID kita jaga kita tu sebenarnya relevan kepada semua ya. Jadi terima kasih Prof atas perkongsian. Sama-sama. Jadi sebelum kita akhiri bual bicara ni, mungkin 1-2 ayat terakhir dari Prof untuk penonton kita. Sebelum tu memang saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak UMT melalui Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi dan beri peluang saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan. Dan untuk kepada penonton yang berada di talian ni, saya harap hasil daripada proses ini boleh menambah sedikit pengetahuan dan juga supaya dapat menghargai lagi kepentingan terumbu karang dan karang di perairan kita lah, perairan negara. Okey, terima kasih Prof. Ya, sama. Semoga apa yang dikongsikan oleh Prof dapat kita manfaatkan. Juga rakaman terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang setia mengikuti program ini dari awal hingga akhir.
Dan untuk pengetahuan semua ya, Prof juga sudi berkongsi satu video kajian tim beliau di Tioman di penghujung sesi nanti. Jadi justru itu kami tutup dulu program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.